Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan analisis item mengenai soalan peperiksaan pentaksiran PDPR Tasawuf Islam set 1 ni. Okey, set ni ada 25 soalan objektif, iaitu 25 soalan ni merangkumi semua tajuk tingkatan 4 dan semua tajuk tingkatan 5, kecuali tajuk yang terakhir sekali. Okey, tajuk terakhir tingkatan 4 dan tajuk terakhir tingkatan 5. Okey. Dan soalan struktur ada 25 ni. Ini adalah gabungan daripada tingkatan 4 dan tingkatan 5 tapi tidak merangkumi semua topik. Okey. Soalan ni telah dijawab oleh 40 orang pelajar SMK Sempang Renggam. Okey. Dalam 40 responden ni, okey, average markah dia 50.15 markah. Dan range markah di antara 24 hingga 74. Okey, soalan-soalannya agak sukar. Okey, kita tengok aras jawapan pelajar. Okey, berdasarkan kesukaran aras soalan. Okey, ini adalah bilangan pelajar yang betul menjawab untuk setiap soalan. Okey, tapi tidak sampai separuh yang betul. Okey, maksudnya 40 orang pelajar. Okey, tidak sampai 20 orang. Okey, ini soalan-soalannya. Okey. Saya mulakan dulu dengan soalan yang bawah 10 orang yang betul. Okey, bawah 10 orang. Okey, kita tengok dulu soalan nombor 8. Okey, apa yang sukar? Pernyataan berikut adalah benar mengenai peranan hadis, kecuali. Okey, maksudnya dia nak yang salah. Okey, kat sini pelajar keliru perkataan kecuali. Okey, jawapannya yang salah adalah A, menjadi sumber rujukan yang pertama. Yang pertama adalah Al-Quran. Okey. Sebab yang lain-lain ni sebenarnya betul. Okey. Tapi nampak macam semua betul. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 20. Okey. Kenyataan yang manakah menerangkan konsep di bawah? Okey. Konsep kegiatan muamalah Islam mengutamakan konsep ta'awun. Okay, tolong menolong. Kat sini sebenarnya kata kuncinya adalah kegiatan. Kegiatan ni adalah apa aktiviti ekonomi yang mengutamakan konsep ta'awun. Okay, kalau kita perasan dalam jawapan ni, okay, ada pengertian, kelebihan dan sebagainya. Tapi satu aktiviti muamalah yang ada dalam ini adalah pemegang gadai. Yang ini gadaian. Pemegang gadai dapat membantu orang yang dalam kesusahan. Okay, ini hanya 7 orang sahaja yang jawab betul. Okey, 7 orang sahaja. Okey, kita tengok soalan seterusnya nombor 24. Okey, 24. Okey, hanya 9 orang sahaja yang betul dan ramai yang jawab B. Okey, sebab memang soalan ni keliru. Okey, kita tengok apa dia. Carta aliran di bawah menerangkan tentang niat, keazaman, tindakan, tawakal dan muhasabah. Ni apa ni sebenarnya? Dalam bab yang kedua terakhir, tingkatan 5, ini adalah perlakuan dalam penyelesaian masalah D. Perlakuan. Seterusnya kita pergi kepada soalan struktur. Soalan nombor 10. Soalan struktur ada 25 soalan. Kita tengok soalan nombor 10. Soalan ni 3 orang je jawab betul. Ilmu yang berkaitan hidup di dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam. Hidup di dunia. Ilmu dunia yang membawa faedah kepada manusia dan alam. Pelajar dia jawab akhirat, fardu kifayah, ghaib. Ni antara jawapan-jawapan pelajar. Tapi jawapan yang tepatnya adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu berkaitan dengan kehidupan dunia. Doktor, saintis, bomber dan sebagainya. Dia berkaitan dengan manusia dan alam. Hanya 3 orang pelajar saja yang jawab betul daripada 40 orang. Kita tengok soalan seterusnya. Soalan nombor 19.
Matlamat perundangan Islam ialah untuk menjaga martabat dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Okey. Ramai yang jawab betul. Sebenarnya tengok ni, menjaga martabat dan kedudukan seseorang. Okey, itu bukan matlamat perundangan Islam. Matlamat perundangan Islam ni menjaga agama, nyawa, maruah, akal, keturunan, harta dan keharmonian negara. Okey. Ini 5 orang sahaja yang betul. Okey. Kemudian soalan nombor 21. Okey. Soalan nombor 21, 9 orang sahaja yang betul. Kosong ialah anugerah Allah kepada manusia melalui usaha dan ikhtiar seseorang. Ini sebenarnya adalah pengertian harta. Okey. Kita tengok ni harta. Okey, Google Form ni saya dah bagi tahu pada pelajar itu. Dan dalam arahan soalan pun dah ada. Jawab sama ada menggunakan huruf kecil sahaja ataupun huruf besar sahaja semua. Okey. Sebab nanti dia bila salah eja, okey, ada huruf besar huruf kecil bercampur, komputer tak dapat detect jawapan yang tepat. Okey. Tapi ada yang jawab depan huruf besar. Okey. Ada yang jawab semua huruf kecil. Ni bagus. Ni ikut arahan. Okey. Okey. Sini ada 9 orang yang betul. Okey. Soalan harta ialah anugerah Allah kepada manusia melalui usaha dan ikhtiar. Okey. Kemudian soalan nombor 22. Okey. Ini 7 orang je jawab yang betul. Okey. Hak milik peribadi ialah hak milik. Okey. Ramai yang jawab kekal individu. Okey. Tapi jawapan yang tepat sekali adalah khusus. Okey. Hak milik peribadi ialah hak milik khusus bagi seseorang individu seperti rumah dan kereta. Okey. Soalan yang agak sukar yang terakhir adalah soalan nombor 23. Okey. Sebenarnya tak sukar kalau pelajar baca. Okey. Hukuman kosong ialah hukuman balas balik. Okey. Soalan ni pun rasanya dalam pendidikan Islam pun ada. Okey. Hukuman kisos. Okey. Sini 10 orang yang jawab betul. Dia ada huruf kecil, ada huruf besar semua. Okey, ada yang depan huruf kecil. Okey, tapi 10 orang saja yang jawab betul. Okey, hukuman kisas ialah hukuman balas balik seperti membunuh dibalas bunuh. Okey. Kita masuk kepada soalan yang 15 orang pelajar jawab betul. Okey, 11 hingga 15 orang pelajar jawab betul. Maksudnya ini aras sederhana. Okey, sederhana sukar. Okey. Tengok soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni hanya 15 orang saja daripada 40 orang yang jawab betul. Okey. Soalan nombor 5. Okey. Memang paling ramai tapi bawah 20 orang yang jawab betul. Memelihara alam bermaksud. Okey, memelihara. Ini kata kunci dia, pulih. Okey. Pulih ni maksudnya benda yang dah rosak. Okey. Sebab tu dalam bab ni pelihara dan pulihara. Menjaga, pelihara. Membela, okey, pelihara. Melindungi, pelihara. Okey, yang memelihara adalah mengembalikan alam kepada habitat asalnya. Okey, jawapannya C. Okey, kemudian soalan nombor 6. Okey, 14 orang sahaja yang betul. Okey, kita tengok soalan nombor 6. Okey, wahyu diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui. Okey. Dia nampak pilihan jawapan ni maksudnya ada satu yang salah. Okey, kita pilih dari 4 ni, kita cari mana yang salah, baru kita ambil jawapan dia. Okey. Nombor 6. Nampak yang salah adalah perantaraan wali Allah. Okey. Malaikat Jibril betul, mimpi yang benar betul, di sebalik tabir betul. Jadi, jawapan yang nombor 2 tak ada adalah C. Okey, ini yang 14 orang jawab betul. Okey, kita tengok soalan nombor 12. Okey, berikut adalah prinsip waqi'iyah. Okey, prinsip waqi'iyah ni jawapannya A. Okey, 15 orang jawab betul. Okey.
Sebenarnya bahagian prinsip ni saya dah satukan. Okey. Soalan nombor 12 ni. Prinsip waqiah, prinsip alamiah, prinsip murunah. Okey. Bila berkaitan dengan prinsip ni memang kena hafal satu persatu. Okey. Ketiga-tiga prinsip ni, empat lah termasuk prinsip dasar pembinaan pemerintahan Islam ni. Okey. Semuanya bawah 20 orang yang jawab betul. Okey. Ini 15, 19, 14, 14. Okey, prinsip ni kena hafal betul-betul. Okey. Kemudian soalan seterusnya, soalan nombor 14. Ni. Berikut adalah prinsip murunah kecuali, okey ni 14 orang kita tengok. 14 orang. Ni ramai pelajar jawab yang lain-lain ni sebab dia tak ingat, dia tak hafal ataupun dia tak baca. Okey. Soalan 15, prinsip dasar pembinaan pemerintahan Islam kecuali. Okey. Yang kecuali maksudnya yang salah. Yang salah sebenarnya nampak dah al-hadiah. Hadiah. Hadiah ni kan hadiah, pemberian. Okey. Dia nak yang salah sebab ada perkataan kecuali. Okey. Mestilah jawapannya C. Okey. Kemudian nombor 17. Okey. Nombor 17 ni 14 orang jawab betul. 14 daripada 40. Antara yang berikut yang manakah sumber harta yang dibenarkan menurut Islam? Okey, kita tengok soalan, kita buka soalan dia. Okey. 17. Okey. Pelaburan dalam perbankan konvensional, habuan pertaruhan dalam permainan sukan, hadiah peraduan mereka cipta fashion pakaian. Okey. Dan terakhir pembekalan bahan mentah ke kilang minuman keras. Nampak semua yang lain adalah yang haram. Okey. Ini sahaja peraduan mereka cipta fashion pakaian. Sepatutnya soalan ni tak salah. Okey. Tak ramai yang salah sepatutnya. Tapi ramai pelajar nampak perbankan konvensional ni dia tak faham maksud konvensional. Okey. Konvensional adalah lawan kepada Islamik. Okey. Itu ramai pelajar jawab nombor A. Okey, ramai pelajar jawab A. 18 orang jawab A. Okey. Soalan seterusnya, soalan nombor 19. Matlamat bekerja menurut Islam ialah, okey, matlamat bekerja, okey, mematuhi arahan ketua, meningkatkan kepentingan awam, ni semua salah. Yang betul, membangunkan ekonomi diri. Okey. Ramai yang jawab ni, menzahirkan keikhlasan kerana Allah. 25 orang. Okey, nampak jawapan macam betul. Okey. Tapi kebanyakan dalam tasawuf Islam ni adalah fakta. Sebab tu kena baca. Okey. Okey, kita pergi ke soalan 21. Penyataan manakah yang tidak berkaitan dengan fiqah? Okey, dia ada keperluan kebaikan fiqah yang tak ada kaitan. Okey. Yang salah lah maksudnya. Okey. Soalan 21 ni 7 orang saja yang betul. Okey. Meyakinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah betul, menentukan hukum Islam diamalkan dalam kehidupan betul, hukuman yang dijatuhkan. Ini dia berkaitan dengan perundangan Islam. Okey. Hukuman ni, ini perkataan yang salah. Okey. Menjadikan hukum Islam berkembang serta bersesuaian ni pun betul. Jadi jawapan yang salah adalah C. Okey. Soalan seterusnya nombor 23. Okey, soalan nombor 3, 11 orang saja yang betul. Pernyataan di bawah berkaitan dengan, kita tengok soalan 23. Islam telah mengamalkan pelbagai hukum dan peraturan. Islam menyediakan balasan atas semua perbuatan. Ini apa? Sumber ke, matlamat ke, kemampuan? Ini kalau tak baca memang tak jumpa jawapannya. Okey, jawapan yang tepat adalah D. Kemampuan Islam menyelesaikan masalah. Okey, seterusnya soalan nombor 25. Pernyataan di bawah merujuk kepada penyelesaian masalah berasaskan apa? Okey, ada 3. Syariah, akhlak dengan akidah. Okey, ibadah ni memang dah salah. Okey, tengok kata kuncinya kepercayaan dan keyakinan. Kepercayaan dan keyakinan ni melalui hati, iaitu akidah. Okey, soalan ni pun 14 orang sahaja yang betul daripada 40 orang. Okey, sepatutnya jumpa kata kunci ni. Okey, untuk soalan struktur ada 3 lagi soalan yang bawah 15 orang yang jawab betul. Okey, antaranya soalan nombor 7.
Okey, kita tengok soalan nombor 7. Okey, ilmu Allah yang hakiki, qadim, kekal dan mutlak. Okey. Ini cuma 15 orang yang jawab betul. Okey. Jawapannya azali. Okey. Okey. Soalan nombor 9. Fahaman yang mahukan demokrasi dan kebebasan dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial. Okey. Ini 13 orang saja yang jawab betul. Okey. Dan jawapannya adalah liberalisme. Okey. Ini soalan nombor 9. Dan soalan yang terakhir, soalan yang sukar, soalan nombor 18. Okey, semua orang Islam boleh berijtihad tentang sesuatu hukum fiqh. Okey, kita tengok analisis dia. Soalan nombor 18. Okey, semua orang boleh berijtihad. Okey. Sepatutnya jawapannya adalah salah. Hanya orang yang berautoriti sahaja yang boleh berijtihad tentang hukum fiqh, bukan semua orang. Tapi ramai yang jawab betul. Okey, 25 orang yang jawab betul. Okey, setakat ni itu saja analisis kita tentang soalan ni. Soalan-soalan lain arasnya sederhana dan mudah. Okey, kita boleh buat ulang kaji semula dan boleh cuba jawab sekali lagi. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.